cuti 80% anggota dan pegawai bomba dibekuk. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengantaran pulang baki 37 rakyat Malaysia yang merupakan mangsa pemerdagangan manusia sindiket Macau Scam yang diselamatkan Polis Republik Peru sejak 7 Oktober akan dilaksana secara berperingkat. Mereka dijadual tiba di tanah air secara berkumpulan pada 28, 29, 30 Oktober dan 1 November. Kumpulan pertama seramai 3 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini. Ini adalah kumpulan pertama yang datang daripada jumlah 43 orang keseluruhannya. Masa sama, 3 warga negara Malaysia masih ditahan pihak berkuasa Peru untuk proses siasatan lanjut berdasarkan undang-undang tempatan. Kerajaan Malaysia merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Peru atas kerjasama baik yang telah diberikan. InsyaAllah kita akan teruskan jalinan kerjasama ini di semua pejabat perwakilan kita seluruh dunia. Dan negara-negara yang terlibat di mana ada kes-kes sebegini, insyaAllah kita akan mudah untuk mengesan dan akhirnya menyelamatkan. Kementerian Luar melalui Kedutaan Besar Malaysia di Lima Peru akan terus memantau perkembangan kes dan menghulurkan bantuan konsular yang sewajarnya. Seorang lagi individu di luar negara dikenal pasti mempunyai kaitan dengan pemulangan aset One Malaysia Development Berhad One MDB bernilai jutaan ringgit dan ia merupakan penemuan positif susulan siasatan yang dijalankan terhadap bekas pegawai Bank Goldman Sachs Roger Ng. Identiti individu lain itu tidak boleh didedahkan kerana akan mengganggu siasatan kes berkenaan. Ada lagi individu-individu lain yang juga perlu diperiksa dengan lebih halus yang mendapat prosid daripada 1MDB ini yang sedang disiasat. Dia tidak semestinya di sini, di Malaysia ini. Dia boleh berada di luar negara juga. Siasatan terhadap Ng masih lagi diteruskan dan tumpuan akan diberikan kepada pemulangan aset 1MDB. Aset-aset berkenaan berada di pelbagai lokasi dalam dan luar negara dan ia menjadi tumpuan siasatan polis. Dalam pada itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 6 November untuk menyampaikan keputusan berhubung permohonan pihak pendakwaan meminda 3 pertuduhan dihadapi Datuk Seri Najib Tun Razak dan membabitkan penyelewengan dana 1MDB. Pertuduhan membabitkan 2 kesalahan pengubahan wang haram dan 1 salah guna kuasa. Hakim Datuk Colin Lawrence Quera memutuskan tarikh itu selepas Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah meminta diberi lebih banyak masa untuk menyediakan fakta menyeluruh permohonan pindaan tersebut. Pada tarikh sama, Hakim juga akan membuat keputusan berhubung kebolehterimaan beberapa dokumen bank di pohon pihak pendakwaan. Kebolehterimaan dokumen itu dikaitkan dengan keterangan pengarah bahagian siasatan jenayah pengubahan wang haram AMLA, Assistant Commissioner ACP Fu Wing Min yang dibantah pihak pembelaan. Bekas Perdana Menteri itu berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. 1.7 bilion ringgit nilai kerugian direkodkan membabitkan lebih 125,000 laporan polis berkaitan jenayah komersial bagi tempoh Januari hingga 22 Oktober lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah dan Komersial JSJK Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata ia meningkat 20% berbanding tempoh sama tahun lalu. Kes penipuan belian secara dalam talian mencatatkan jumlah kes tertinggi bagi minggu kajian iaitu 257 kes dengan kerugian RM3,864,667.98. Kes penipuan pelaburan juga turut mencatatkan jumlah kes yang tinggi iaitu 156 kes melibatkan kerugian RM21,123,014. Bagi tempoh Januari hingga 22 Oktober lalu juga, 33,269 kertas siasatan telah dibuka.
Seorang pegawai tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas 3 tuduhan membuat tuntutan palsu. Tuntutan melibatkan bayaran kelas bimbingan UPSR dan PT3 anak tentera Pulau Pinang. Kesalahan didakwa dilakukan Muhammad Nazri Noor antara Mac hingga September 2018. Tertuduh yang ketika itu berkhidmat di Kamp Tun Razak Bayan Lepas didakwa memperdaya pegawai sel pendidikan AM Jabatan Arah Pendidikan Kementerian Pertahanan supaya membayar lebih RM4,000 tuntutan bagi kelas bimbingan untuk anak-anak tentera kawasan Pulau Pinang. Tertuduh dibenarkan diikat jamin RM9,000. Dia juga diarah menyerahkan pasport kepada mahkamah, tidak dibenar mengganggu saksi dan perlu melapor diri di pejabat SPRM sebulan sekali. Sebutan semula kes 30 November ini. Cuti 80% pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dibekukan bagi menghadapi monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula November sehingga Mac tahun depan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Abdul Wahab Mat Yassin berkata, peratusan kelulusan cuti terhad tersebut akan dibuat secara berperingkat mengikut situasi di setiap negeri dan daerah bagi memastikan persiapan dan kesiapsiagaan JBPM berjalan lancar. Katanya seramai 13,475 pegawai dan anggota bomba kini bersiap sedia untuk menghadapi MTL. Dan sebanyak 20% akan diberi cuti tertakluk kepada situasi banjir. Dan kita akan hanya benarkan kepada mereka-mereka yang betul-betul memerlukan ataupun ada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Bencana JBPM 2023 di Ibu Negara. Sementara itu, 33 pasukan gerak cepat Red Team akan digerakkan bagi menghadapi MTL yang dijangka bermula lebih awal. Penubuhan MTL Red Team bertujuan memantapkan lagi persiapan serta persediaan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang lebih efisien. Pasukan berkenaan akan ditempatkan di 13 negeri dan 3 Akademik Bomba dan Penyelamat Malaysia ABPM. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya seorang komander operasi dan 4 anggota penyelamat dari Pasukan Penyelamat di Air PPDA dan Emergency and Rescue Services EMRS. Mereka ini mempunyai kepakaran penyelamat di air, PPDA dan juga Emergency Medical Rescue Services untuk memberi rawatan awal dan disediakan dengan peralatan-peralatan asas untuk penyelamat digerakkan di peringkat awal dan mereka ini memang telah bersiap sedia. JBPM turut telah merangka pelan pengurusan banjir merangkumi 4 aspek iaitu mitigasi, persediaan, respon dan pemulihan. Perkembangan banjir di Perak. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu menurun sedikit kepada 268 orang berbanding 273 orang petang tadi. 3 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 2 daerah iaitu Hilir Perak dan Kerian. PPS Dewan Seberguna Padang Tembak di Hilir Perak menempatkan 174 penduduk daripada 56 keluarga. Mereka terdiri daripada penduduk Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Batu 9 Simpang 3, Batu 10, Batu 7 dan Lorong Sidang Osman. Manakala 53 penduduk daripada 19 keluarga ditempatkan ke PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan MPTI Langkap. Sementara itu di daerah Kerian iaitu PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkat Lobak menempatkan 41 penduduk dari Kampung Matang Tengah. Lebih 50 keluarga di Taman Perumahan MGH Bandar Gua Musang Kelantan gempar dengan kehadiran seekor gajah yang berkeliaran di kawasan perumahan berkenaan awal pagi hari ini. Seorang penduduk yang merakamkan kejadian itu berkata dia terjaga kira-kira 4.30 pagi apabila terdengar bunyi deruman haiwan itu di hadapan rumahnya.
Katanya depan rumah dah pukul 4.30 ada bunyi macam dia meraung. Dia mari dia bawa nyo duduk mulut dia. Saya kejadian tu. Masa tu kita duduk mana masa tu? Masa tu duduk kat atas. Tidur ke? Duduk tidur. Dengar-dengar kita bangun tengok ada depan rumah. Sedap tu kita dengar dia Dia meraung dengar kan? dia meraung. Kuat ke? Saya kuat juga lah tengok. Berapa ekor tengok? Seekor je. Ekor. Dia percayai ke telinga kau jatuh? Tak pasti sebab tak tengok dekat dah. Jadi tak nampak dia ada gading ke tak ada? Nampak ada gading lah. Ada gading dia. Kejut lah, takut juga. Takutnya mari, kalau takut mari pulak lah kita. Untuk ada masuk dalam taman. Umi duduk sini tahun 2000. Umi duduk MGS ni. Ni tahun 2023. Pertama kali lah Gajah mari masuk dalam taman. Harapan kita kak, minta perilik time mari dah. Seandainya pantai minta dia mari pantai lagi lah. Tengok takut-takutnya masuk pulak malam-malam ni kau. Sebab pokoknya dia cabut, tinggal tahi dia ke apa tu. Takutnya mari pulak. Dia tak ada dah. Hanya ada tahi. Tengok tahi dia setambul. Mana kita tengok pasal-pasal tu kita tahu lah benda ni benda baru dah. Tu kan. Harapan kita dengan benda lagu ni tak lepas dengan perhilitan lah KJL dia dah. Benarnya dah. Benda tak berlaku tak apa lagi. Kalau boleh tak tu lah. Sebelum benda yang tidak baik berlaku tu kalau boleh nak selesai dulu. Dia berlaku dulu tak banyak KJL pula orang kata. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Kelantan Muhammad Hafid Rohani mengesahkan telah meninjau keadaan selepas menerima aduan penduduk. Majlis Raja-Raja menzahirkan penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kerana memikul tanggungjawab sebagai payung negara sejak 2019 dengan penuh amanah, bijaksana dan cukup sempurna. Al-Sultan Abdullah akan menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari 2024. Pengerusi Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-262 Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah semasa pemerintahan Al-Sultan Abdullah, negara telah mengalami beberapa masalah yang sangat mencabar khususnya COVID-19 dan pergolakan politik tanah air. Bagaimanapun, semua masalah tersebut telah berjaya diselesaikan berkat kebijaksanaan Al-Sultan Abdullah berunding dengan para pemimpin politik dan raja-raja. Titah Sultan Ibrahim, kejayaan Al-Sultan Abdullah bukan sahaja dapat menyelesaikan kemelut politik tetapi juga dalam menyantuni rakyat jelata. Baginda bertitah kembara Kenali Borneo yang julung kali diadakan pada September lepas telah berjaya mendekatkan hubungan raja dengan rakyat serta meningkatkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Sultan Ibrahim bertitah ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja itu di Istana Negara. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah menzahirkan penghargaan atas sokongan Raja-Raja Melayu yang membolehkan pelbagai peristiwa dan dugaan melanda negara sepanjang tempoh 5 tahun sejak 2019 dapat diatasi Sri Paduka. Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York kini sedang mengadakan sesi khas tergempar mengenai konflik Israel-Gaza yang bermula pada pukul 10 pagi tadi waktu New York dan setakat ini 110 wakil telah disenarai untuk membentangkan kenyataan mereka. Laman sesawang PBB akan menyiarkan secara langsung sidang khas tergempar ke-10 itu. Palestin dijangka menjadi pihak pertama untuk menyampaikan ucapan. Pada Rabu, Majlis Keselamatan PBB gagal meluluskan 2 resolusi untuk menangani krisis kemanusiaan. China dan Rusia menggunakan kuasa veto untuk mengetepikan draft resolusi yang dibentangkan Amerika Syarikat dan resolusi yang disokong Rusia pula gagal memperoleh undi yang mencukupi. Draft resolusi Rusia yang menggesa pelaksanaan segera genjatan senjata itu ditolak Isnin lepas. Pada Rabu, Amerika memveto resolusi dibentangkan Brazil yang menggesa humanitarian process untuk membolehkan bantuan kemanusiaan dihantar kepada jutaan penduduk di semenanjung Gaza. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan menyantuni 22 pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM berasal dari Palestin. Baginda yang juga Ketua Perlembagaan UIAM meluangkan masa mendengar suara hati kumpulan mahasiswa itu mengenai pergolakan yang berlaku di tanah air mereka.
Sri Paduka yang sebab turut menzahirkan rasa duka cita dengan keadaan rakyat Palestin yang dizalimi Zionis dan dinafikan hak di tanah air sendiri sejak sekian lama. Selain mengajak hadirin berdoa, baginda turut berharap tindakan segera dapat diambil pihak tertentu bagi menamatkan kekejaman itu. Tunku Aziza turut menerima surat permintaan suara hati komuniti pelajar Palestin UIEM untuk diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pada akhir pertemuan, baginda mengurniakan senaskah Al-Quran kepada setiap pelajar tersebut. Sementara itu, Wakil Komuniti Palestin UIEM Bilal Ahmad berkongsi cerita bagaimana mereka menghubungi keluarga di Gaza. We are losing contact with them from the beginning of this war. We contact them day by day or 1 week by 1 week, but only messages. We send a message and then they respond after 1 week or two days, 3 days. If they have a chance to send a message, they will walk 2 kilometers to get contact with someone or someone who have internet. Kadar allowance sara hidup ESH dinaikkan 15% bermula tahun depan dengan anggaran implikasi kewangan RM30.78 juta. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia memanfaatkan 24,729 pelajar tajaan peringkat sarjana atau doktor falsafah sedia ada dan baharu atau yang sedang mengikuti program My Brain Science. Pertama, kenaikan kadar allowance sara hidup sebanyak 15% kepada pelajar sarjana dan PhD sedia ada dan baru di luar negara di bawah program My Brain Science. Kedua, kadar ESH pelajar sedia ada dan baru di United Kingdom diseragamkan dan tidak lagi mengikut kawasan, memandangkan perbezaan indeks kos sara hidup di antara kawasan-kawasan yang berlainan. KPT turut menyeragamkan ESH pelajar sedia ada dan baharu kepada satu kadar mengikut peringkat pengajian. Perjanjian langganan saham SSA melibatkan operator rangkaian mudah alih MNO dengan pembekal spektrum 5G Digital Nasional Berhad DNB akan dimeterai dalam tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memaklumkan pihaknya telah selesai melakukan penilaian berhubung beberapa perkara dan sedang menunggu maklum balas pihak MNO untuk tindakan selanjutnya. I had hoped that it could be done within the month of October, but there's some slight delay because there's some details that we have to review. So I'm happy to say that the review is done, so we can communicate this with the respective MNOs, and then we can, inshallah, if everything is okay, we can probably proceed in a short period of time. Langganan ekuiti diperlukan syarikat telekomunikasi mendapatkan perjanjian akses 5G daripada DNB. Setakat September, liputan kawasan berpenduduk Kopa 5G negara mencapai 70.2%. Sementara itu, Fahmi Fadil sebentar tadi merakamkan ucapan takziah kepada keluarga penyanyi Bad Indigo atas pemergian penyanyi itu hari ini. Dan menerusi hantaran di Facebook, beliau mendoakan supaya keluarga Allahyarham tabah dengan ujian itu. Media tempatan melaporkan Bad Indigo, 48 tahun, meninggal dunia kira-kira 7 malam tadi di tempat kerjanya di sebuah bengkel kenderaan di Ampang. Kumpulan Indigo yang ditubuhkan pada 1996 popular dengan membawakan lagu-lagu berentak pop Melayu.
Pelaburan berkaitan digital di Malaysia berjumlah 110 bilion ringgit, hampir 2 kali ganda melebihi sasaran di bawah inisiatif Pelan Tindakan Digital Malaysia My Digital. Faktor seperti kerajaan Singapura mengenakan moratorium dalam penubuhan pusat data baharu dan pelaburan pusat data beralih ke Malaysia telah membantu negara mencapai sasaran My Digital 70 bilion ringgit lebih awal daripada tahun 2025. There has been a proposal to increase the Malaysian punya overall long-term target from the My Digital Economy Blueprint currently sets 70 billion digital investment between 2021 until 2025. Okay. So as you can see, factors such as the moratorium by Singapore on data center and all these things have actually shifted a lot of the companies' punya investments, especially on data center, into Malaysia. Aspirasi Malaysian Digital Economy Corporation (AMDEC) adalah untuk Malaysia menjadi pusat digital di ASEAN. Sementara itu, The MDX 2023 Grand Finale pada 6 hingga 8 November ini akan menganjurkan sesi perbincangan panel antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bekas Ketua Go to Market Open AI Zkras serta penyertaan 45 penceramah terkemuka lain. Aspek peralihan tenaga dan pengurangan pelepasan gas rumah hijau menjadi fokus utama Malaysia dalam persidangan COP28 pada November depan di Dubai. Negara juga akan memberi tumpuan terhadap persiapan melaksanakan perkara berkaitan peralihan tenaga yang adil, pasaran karbon, pembiayaan iklim, biodiversiti dan penyesuaian iklim. Kita berharap bahawa negara-negara semua negara-negara akan dapat tunjuk satu progres dari segi apa yang kita dapat lakukan untuk perubahan iklim. Kita memang tahu sebagaimana yang disebut oleh Setiausaha Agung PBB, ini dah bukan global warming tetapi dah masuk global boiling, ya. Jadi itulah betapa seriusnya pemanasan iklim yang ada pada hari ini. Jadi atas dasar itu kita harap semua negara dapat tunjuk komitmen yang jelas, tapi kita juga sangat-sangat menekankan bahawa kita memerlukan sokongan dan dukungan daripada negara-negara maju. Selain itu, para perwakilan juga perlu sebelat suara menuntut diberikan hak kesaksamaan dalam aspek pembangunan antara negara agar dapat mengurangkan jurang kekayaan antara negara kaya dan miskin. Rakyat Malaysia digalakkan melakukan aktiviti pelancongan dalam negara bagi memberi peluang kepada penjaja dan peniaga kecil menjana pendapatan. Pelancong tempatan boleh memilih penginapan seperti homestay untuk bercuti dengan pakej yang berpatutan. Dengan adanya kampung stay, homestay ni, kita boleh memberi satu pilihan yang banyaklah untuk pelancong-pelancong, bukan hanya hotel saja, tapi mungkin dengan adanya dengan homestay ni mereka akan memberi satu kemudahan yang besarlah untuk mereka. Jadi saya kurang setuju lah kalau kos kita ni lebih mahal daripada itu. Mungkin ada tempat-tempat tertentu yang hotel tertentu yang mungkin mahal, tetapi kita mempunyai pilihan yang banyak. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu BIS Malaysia di Angkasa Puri. Adakah Encik Yubalika dan Puan Anesh bersetuju mengambil Encik Rabin anak lelaki Krishna sebagai suami yang sah? Tular hantaran TikTok mendakwa Menteri Dalam Negeri menikahkan pasangan bukan Islam. Benarkah dakwaan terbabit? Semakan Pasukan Biar Betul mendapati dakwaan itu merupakan fitnah. Menurut Kementerian Dalam Negeri, video yang tular itu merupakan proses pendaftaran perkahwinan sivil. Ia dilaksana selaras Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Selain Menteri Dalam Negeri, akta itu turut membenarkan beberapa lagi individu mendaftarkan perkahwinan sivil pasangan bukan Islam. Perkara tular yang dilakukan Menteri Dalam Negeri itu juga tidak melambangkan mana-mana ritual agama. Sebaliknya, lafaz ikrar yang diungkap merupakan keterangan sifat perkahwinan sivil semata-mata selari Seksyen 233 Akta Berkaitan. Selain Datuk Seri Saifuddin Nasution, perkara sama pernah dilakukan Menteri Dalam Negeri terdahulu. Henti sebar berita fitnah.
elak undang salah faham. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terlihat konten atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perkembangan Tamasya Para Asia Hangzhou 2022. Jago badminton para negara Chia Lik Hau enggan terlalu memikirkan sasaran meraih pingat emas bagi mengelakkan dirinya berada dalam tekanan. Pemain berusia 35 tahun itu bakal berdepan musuh tradisinya dari Indonesia, Diva Andri Musti dalam aksi penentuan pingat emas berseorang lelaki SU5 esok. Tak fikir tentang pingat emas dululah ya, sebab sekarang pun dah masuk ke final dan setiap pemain tu yang akan masuk ke final tu memang ada level-level mereka lah ya. Jadi saya akan fokus saja setiap mainan, setiap pukulan yang akan bertemu dengan beliau tu pada hari besok lah. Beliau sebelum itu mudah menumpaskan pemain Taiwan Jen Yu Fang 21-7 dan 21-9 pada pertemuan separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatihnya Norva Armada optimis anak buahnya memiliki peluang untuk meraih pingat emas esok. Untuk Chia Lik Hau, ya adalah kita ada chance lah, mungkin persentase sedikit fake lah tapi insya Allah lah kita coba maksimal. Tapi Lik Hau dalam kondisi yang bagus sekarang ini, fit. Beralih ke perkembangan bola sepak. Skuad Harimau Melaya jatuh 3 anak tangga dalam kemaskini terbaru ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Skuad kendalian Kim Pan-gon yang berada di tempat ke-134 bulan lalu terpaksa akur jatuh di kedudukan ke-137 apabila mengumpul keseluruhan 1096.72 mata. Malaysia hanya meraih 1.82 mata dalam perlawanan antarabangsa FIFA dari 9 hingga 17 Oktober lepas. Ini membabitkan kejohanan Pesta Bola Merdeka 2023 yang berakhir baru-baru ini. Skuad negara ketika itu berjaya mengatasi India 4-2 namun kemudian tunduk 0-2 kepada Tajikistan pada aksi final. Ia merupakan kekalahan pertama skuad Harimau Melaya selepas 7 perlawanan. Kemaskini ranking itu bagaimanapun tidak menjejaskan Malaysia yang kekal di kedudukan ke-24 terbaik Asia dan ketiga terbaik Asia Tenggara di belakang Vietnam dan Thailand yang berada di kedudukan ke-94 dan 112. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Dan sekian berita tengah malam. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.